Hari ni kat mana kita? Hari ni? Qala fil hilyah. Qala fil hilyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fil hilyati al-awla lis-saimi tarkul iktihal. Al-awla lis-saimi tarkul iktihal. Situ kan ibarat dia. Telah berkata di dalam kitab Al-Hilyah, yang terlebih aula bagi orang yang berpuasa meninggalkan bercelak. Meninggalkan bercelak. Maknanya kalau berdasarkan ibarat ni, dapatlah kita fahami bahawasanya bercelak itu bagi orang yang berpuasa khilaful aula. Bercelak bagi orang yang berpuasa khilaful aula. Dia tidak sampai kepada makruh. Dia tidak sampai kepada makruh. Dan semalam melakukan perkara yang mana yang disukai oleh syahwat, yang mubah, perkara yang disukai oleh syahwat dan perkara tersebut adalah mubah, maka hukumnya makruh. Hukumnya adalah makruh. Tetapi dalam masalah bercelak ini, kalau kita ambil daripada takbir yang digunakan, daripada takbir yang digunakan, maka hukum bercelak itu adalah khilaful aula. Khilaful aula. Siapa boleh bagi tahu bagaimana hukum khilaful aula itu dikeluarkan? Ini perbahasan usulul fiqh. Ini perbahasan usulul fiqh. Bagaimana hukum khilaful aula dikeluarkan? Kalau kita tengok dalam, misalnya dalam kitab Al-Waraqat, hukum taklifi ni ada 5. Dalam kitab Al-Waraqat, hukum taklifi ada 5. Dalam kitab Jam'ul Jawami', dalam kitab Jam'ul Jawami' ada 6. Dalam kitab Jam'ul Jawami', yang ke-6 tu ialah khilaful aula. Yang ke-6 adalah khilaful aula. Siapa boleh bagi ta'rif
tuntutan khilaful aula. Dalam kitab Jam'ul Jawami' iqtida'u tarki fi'lin iqtida'an ghaira jazimin binahyin ghairi makhsus. Itu dia. Itu lebih kurang ta'rif yang diberikan dalam kitab Jam'ul Jawami'. Khulasahnya, iqtida'u tarki fi'lin iqtida'an ghaira jazimin binahyin ghairi makhsus. Iqtida'a tarki fi'lin iqtida'an, itu ta'rif dia. Seorang tulis ta'rif. Iqtida'u tarki fi'lin iqtida'an ghaira jazimin binahyin ghairi makhsus. Maka di situ dikeluarkan hukum khilaful aula. Hukum khilaful aula. Kita ambil satu contoh. Contoh ni pun diberi, kalau tak silap, dalam kitab Jam'ul Jawami'. Misalnya ulama khilaf, adakah puasa pada hari Arafah bagi orang yang sedang melakukan haji? Bagi orang yang sedang melakukan haji, adakah hukum berpuasa itu makruh ataupun khilaful aula? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan makruh dan ada yang mengatakan khilaful aula. Jadi dia punya punca khilaf. Kenapa ada yang mengatakan makruh dan ada yang mengatakan khilaful aula? Apa dia punya punca khilaf? Jadi dia punya punca khilaf, adakah sabit nahyun makhsus? Di situ. Maksudnya ulama yang mengatakan hukumnya makruh, di sisi mereka hadis yang melarang daripada al-hajj berbuat demikian sabit. Maksudnya larangan makhsus itu sabit. Larangan makhsus itu sabit. Tetapi di sisi mereka yang mengatakan khilaful aula, larangan itu tidak sabit. Larangan itu tidak sabit. Jadi kita akan temui masalah-masalah yang mana khilaf. Ada ulama kata makruh, ada ulama kata khilaful aula. Jadi kita boleh nyatakan bahawasanya mansya'ul khilaf, punca khilaf tersebut iaitu seputar ataupun berputar dalam lingkungan adakah sabitnya nahi maksus ataupun tidak sabit nahi maksus. Maka akan berlaku begitu. Misalnya, antara perkara yang khilaf juga, membaca surah pada rakaat yang ketiga dan keempat. Apa hukum dia? Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan khilaful aula. Dia kata tidak makruh. Tidak boleh kita nak sabitkan makruh. Tidak boleh kita nak sabitkan makruh. Memadai kita sabit hanya khilaful aula. Boleh tengok perbahasan tentang adakah makruh ataupun khilaful aula, kalau tak silap saya ada dibahaskan dalam Busyral Karim tentang masalah membaca surah selepas pada rakaat ketiga dan keempat. Apakah hukum membaca surah ketika itu? Adakah makruh ataupun adakah khilaful aula?
Jadi kita akan dapati di dalam mazhab kita sendiri, kalau bicara mazhab kita dengan mazhab lain, lagilah banyak khilaf yang seperti itu, kan? Cuma kita nak sentuh sikit, iaitu bagaimana sabitan perkara tersebut berdasarkan usul dan kaedah, dan kaedah yang dinyatakan. Okey? Kita sambung. Wa yukrahu siwakun ba'da zawal. Wa yukrahu siwakun ba'da zawal. Dimakruhkan bersugi selepas daripada zawal. Selepas daripada zawal. Selepas daripada zawal tu maksudnya selepas daripada tergelincir matahari. Wa qabla ghurub, dan sebelum daripada tenggelam matahari. Wa innama aw akala karihan nasiyan. Wa qala jam'un lam yukrah bal yusannu in taghayyara al-famu binahwi naumin. Okey. Ini masalah masyhur. Ini masalah yang masyhur, iaitu masalah bersugi. Dalam mazhab Syafi'i, kalau pendapat yang mu'tamad, bersugi selepas zuhur makruh bagi orang yang berpuasa. Sama ada puasa sunat ataupun puasa wajib, hukum bersugi makruh itu sama saja. Ini yang mu'tamad. Bu, kita kecil. Yang kecil tu ada ungu. Dimakruhkan sugi selepas daripada zawal. Dan sebelum daripada tenggelam matahari. Ini ma'ruf lah, masalah ni ma'ruf. Wa qala wa innama aw akala karihan nasiyan. Ada khilaf tentang masalah bila dia sebut wa innama au akala karihan nasiyan ni, maksudnya ada khilaf lah. Maksudnya ada khilaf. Tetapi pengarang Fathul Mu'in memilih pendapat ni kerana mengikut syekhuna, iaitu Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Maksud dia, sekarang ni kan, kita belajar dalam kitab misalnya Matan Ghayah wa Taqrib. Matan Ghayah wa Taqrib ataupun Matan Abi Syuja'. Matan Abi Syuja'. Satu soalan. Kitab Matan Abi Syuja', pengarang dia hidup sebelum Imam Nawawi ke selepas Imam Nawawi? Pengarang Al-Ghayah wa Taqrib, Matan Abi Syuja', Tasar Matan Abi Syuja', Ghayah. Pengarangnya hidup sebelum zaman Imam Nawawi ataupun selepas zaman Imam Nawawi?
Sebelum zaman Imam Nawawi. Sebelum zaman Imam An-Nawawi. Al-Asfahani. Al-Asfahani. Jadi kita ambil berkat sikit. Kita cerita sikit tentang pengarang matan Abi Syuja'. Ialah beliau ni orang Asfahan. Asfahan ni sekarang ni Iran. Isfahan. Kalau kita buat kajian, kita akan dapati banyak tokoh-tokoh mazhab Syafi'i berasal daripada Iran. Banyak tokoh-tokoh mazhab Syafi'i berasal daripada Iran. Isfahan. Imam Ghazali, Imam Al-Ghazali, Abu Ishaq Shirazi. Jadi mereka ni berasal daripada Iran. Banyak. Bahkan boleh kita katakan Iran ini, kawasan belah sana, Mawara'an Nahar juga, banyak mengeluarkan ulama-ulama Syafi'i yang hebat. Dan Qadhi Abi Syuja' ini ma'ruf. Kalau baca dalam sirahnya, beliau wafat di Madinah. Bahkan dikubur. Bahkan beliau disemadikan berdekatan dengan makam Nabi. Dan beliau ni hidup panjang, umur sampai 120 tahun. Umurnya panjang, muammar. Qadhi Abi Syuja' ni muammar. Orang yang umurnya panjang. Dan beliau ini khadim kepada makam Nabi SAW. Tukang sapu sampah, tukang nyalakan lampu. Khadim kepada makam Nabi SAW. Dikatakan kubur beliau itu di bahagian, maknanya bawahnya, bawah kaki Nabi. Bukan dalam lah. Bukan dalam hujrah tersebut. Tapi berdekatan dengan makam Nabi SAW. Pada ketika itu, Masjid Nabawi pada ketika itu. Dan beliau ini umur 120 tahun. Tetapi mata dia masih terang, telinga dia masih dengar. Bila ditanya apa rahsia yang menyebabkan perkara ini berlaku kepada beliau, beliau mengatakan, oleh kerana aku jaga anggota-anggota ini semasa aku muda. Jaga daripada maksiat. Jaga mata dari maksiat, telinga dari maksiat. Allah jaga mata dia, telinga dia sampai umur sebegitu masih segar bugar, masih sehat. Jadi selalu kita ulang bahawasanya kejayaan satu orang pelajar agama, satu orang ulama, bukan pada kepintaran dia, banyak hafalan dia. Semua ulama-ulama yang hebat, yang ilmu dia barakah, kita yakin dan pasti rahsianya adalah hubungan dia dengan Allah. Rahsia dia adalah hubungan dengan Allah dan cinta kepada Nabi SAW. Sebutlah mana-mana a'imah kita, mereka ini bukan hanya orang pandai cakap, pandai tulis, tetapi orang yang hubungan dengan Allah Ta'ala itu mantap. Hubungan dengan Allah itu mantap. Ya, Ustaz Abdullah Tahir ada share kan tempat pemakaman, tempat dimakamkan. Jadi boleh rujuk dalam Facebook Ustaz Abdullah. Beliau ada share kan tempoh hari berkaitan dengan perkara tersebut. Jadi matan pengarang Qadhi Abi Syuja' ini, Abi Syuja' bukan ada banyak kitab pun. Beliau bukan ada banyak kitab. Tetapi kitab yang ada tu barakah. Barakah sampai kira berapa ribu, puluh ribu orang jadi ulama dengan kitab dia. Itu yang kita nak. Matan Safinatun Najah, Matan Baiquniyah, ini semua pengarang yang kitab dia sikit je. Kecil. Baiquniyah, Matan Ajrumiyah, Matan Abi Syuja', kitab-kitab yang barakah ini, pengarang kitab dia sikit je. Mereka mengarang kitab yang sedikit, tetapi barakah. Itu yang kita nak. Dan rahsia barakah itu sudah tentu hubungan dengan Allah. Jadi ini yang kita nak fahami sebagai orang yang belajar agama, ulama.
Bukan pandai cakap, pandai khutbah, pandai syarah akan memberi keberkatan kepada ilmu tersebut, tetapi hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah. Maksud keberkatan, ilmu yang kita tahu itu dimanfaatkan diri kita sendiri, kemudian orang lain pun dapat manfaat. Bas. Maka itulah yang kita dambakan. Ada ulama yang kitab pun banyak, berkat pun berkat, maka itu nur ala nur. Maka itu nur ala nur. Apa yang saya nak sebut ni? Kenapa kita sebut Matan Abi Syuja'? Kita sebut dalam Matan Abi Syuja' disebut tentang keadaan-keadaan yang mana disunatkan ataupun yang ditakkidkan untuk satu orang bersugi. Jadi siapa-siapa boleh bawa tu Matan Abi Syuja' kat sini. Jadi ada 3 keadaan yang mana disunatkan, lebih disunatkan untuk bersugi. Pertama apa? Bangun daripada tidur. Dan lagi antaranya lagi apa dia? Satu orang tu dia makan. Dia makan benda-benda yang berbau. Dalam Abi Syuja' dah tulis lah, makan benda yang bau. Jadi bangun daripada tidur, nak solat kan, dan lamanya diam. Jadi fuqaha, ini masalah masalah ni adalah masalah khilaf antara Ramli dan Ibn Hajar. Kita memang bagus kita baca tentang ulama. Misalnya pengarang Mughni Al-Muhtaj, Abdul Wahab Sya'rani bersahabat dengan beliau. Beliau kata, selama 30 tahun aku bersama dengan dia, aku tidak pernah tengok dia buat benda makruh. Tuan-tuan, makruh. Benda makruh pun tak buat. Usah bicara yang haram. Jadi, janganlah bertanya kenapa kitab beliau begitu barakah. Ilmu, limpahan ilmu Allah Ta'ala kurniakan. Pengarang Mughni Muhtaj ini di sahabat, di suhbah oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani 30 tahun tidak pernah buat benda yang makruh. Tak buat benda makruh, kan? Jadi kita berbangga kerana mereka itulah ikutan kita. Mereka itu ikutan kita. Jadi mesti ada sir itu. Mesti ada sir antara mereka dengan Allah, dengan Rasulullah. Dia tak mungkin jadi macam tu saja kerana bahasa hebat ke, isi hebat. Dia mesti ada sir yang dia simpan, yang rahsia antara dia dengan Allah, yang menyebabkan barakah ilmu tersebut. Jadi itu yang kita nak. Jadi masalah ni kita bawa khilaf di antara Ibn Hajar dengan Ramli. Apa bentuk khilaf dia? Satu orang dia sedang puasa. Satu orang dia sedang puasa. Kan makruh asalnya dalam mazhab Syafi'i, makruh untuk satu orang yang sedang berpuasa untuk bersugi lepas zuhur. Lepas zuhur. Jadi lepas zuhur dia tidur. Dia tidur dan bangun daripada tidur. Kalau ikut kaedah asal, antara surah keadaan yang mana disunatkan untuk kita bersugi bila kita bangun daripada tidur. Satu. Yang kedua, satu orang lepas daripada zuhur, dia ada makan. Dia ada makan benda yang berbau, yang menyebabkan mulut dia busuk. Busuk dengan sebab makanan tadi. Busuk dengan sebab makanan tadi. Dia makan tu lepas zuhur tu terlupa. Maka berlaku khilaf antara Ibni Hajar dengan Imam Ramli. Dalam surah ini, adakah masih lagi dimakruhkan bersugi ataupun sudah tidak makruh bersugi? Maka Ibni Hajar mengatakan, walaupun dalam surah dia bangun daripada tidur, walaupun dalam surah dia ada termakan benda yang berbau, dalam keadaan lupa, tak batal puasa dia, tetap makruh bersugi selepas daripada zuhur. Tetap kekal hukum asal.
Di sisi Imam Ramli, beliau mengatakan tak. Dalam surah ini, dalam keadaan dia bangun tidur lepas zuhur, ataupun dia ada termakan benda yang berbau, maka tidak makruh untuk bersugih. Tidak makruh untuk bersugih. Faham tak? Itu dia punya khilaf dia. Jadi dalam bab puasa ni, dalam bab puasa, pengarang Fathul Mu'in muafiq dengan syekhnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Muafiq. Maksudnya mengatakan makruh juga. Kalau tengok dalam I'anatul Talibin, dalam bab wudu, Fathul Mu'in, pengarang Fathul Mu'in Al-Malibari, tarjih apa dia? Tarjih pendapat macam Imam Ramli. Jadi berlaku juga kadang dalam kitab. Berlaku juga kadang-kadang dalam apa? Dalam kitab. Dalam kitab, di satu tempat pengarang tarjih lain, di dalam tempat yang lain pengarang tarjih lain. Macam contoh ni lah, dalam bab wudu, maka beliau tarjih bahawasanya apa dia? Tak makruh untuk bersugi lepas zuhur kalau bangun daripada tidur ataupun mulutnya berubah. Tetapi dalam bab ini beliau tarjihkan macam gurunya tarjih. Ini pun satu faedah juga. Dia punya kaedah dia, kalau satu orang ulama memiliki tarjih yang berbeza di tempat yang berbeza dalam kitab dia, maka kita lebih takdimkan tarjih beliau dalam bab yang khas bagi masalah tersebut. Faham tak? Kita lebih takdimkan tarjih beliau, maksudnya sebutan beliau dalam bab yang khas yang sedang membicarakan masalah tersebut. Faham? Macam contohnya, ada setengah masalah misalnya tentang semayang, tapi dia sebut dalam bab puasa, tapi isunya semayang. Contohnya jawapannya A, tapi dalam bab semayang sendiri bagi masalah yang sama jawapannya B. Kita nak ambil yang mana? Jawapan beliau tentang masalah itu dalam bab puasa, sedangkan isunya semayang, atau tentang isu semayang dalam bab semayang? Maka kita akan takdimkan sebutan ulama tersebut dalam bab yang khas membicarakan masalah tersebut. Okey? Itu kaedah tu. Kaedah dalam memilih. Kaedah dalam memilih. Faham tak? Jadi kita ambil lah sebutan pengarang Fathul Mu'in, memang sebab masalah tu, masalah tentang makruh tak makruh ni, masalah puasa, masalah yang memang khas, maka kita ambil yang dalam bab puasa. Okey, faham tak? Jadi kalau kita nak tahu mengapa Ibni Hajar tarjih berbeza dengan Imam Ramli, kita ambil tahu ini untuk kita menambahkan tafakuh. Selalu saya sebut kan, satu kita tahu hukum, satu kita tahu taksil bagi hukum tersebut. Maknanya manat, maknanya hukum itu diasaskan atas usul apa. Dalam i'anah dia sebut. Jadi ada istilah muqtadin dengan mani'. Muqtadin lil hukmi, mani' lil hukmi. Muqtadin lil hukmi, mani' lil hukmi. Okey. Muqtadi ni perkara yang menuntut. Mani' perkara yang melarang.
Dia punya kaedah dia, apabila idza ijtama'a al-muqtadi wal mani' quddimal mani'. Idza ijtama'a al-muqtadi wal mani' quddimal mani'. Apa maksud dia? Bila satu orang mulut dia berubah lepas zuhur, mulut berubah, dia panggil taghayyurul fam, adalah muqtadi. Dia adalah situasi yang menuntut bersugi. Berubah mulut selepas zuhur, misalnya, berubah mulut adalah muqtadi, perkara yang menuntut untuk kita bersugi. Kemudian mani'. Mani' apa? Mani', apakah perkara yang menghalang bersugi? Perkara yang menghalang bersugi adalah orang itu sedang puasa. Orang itu, dia sedang puasa. Jadi sekarang ni kita nak takdimkan yang mana? Kita nak takdimkan mani' ataupun kita nak takdimkan muqtadi? Maka Ibn Hajar berkata dalam surah ini kita takdimkan mani'. Kita takdimkan mani'. Sebab kalau orang itu dia bersugi, maka dia memang buat benda yang muqtadi, tapi dalam masa yang sama ada mani'. Okey. Kemudian contohnya kan kita belajar dalam faraid. Kita belajar dalam faraid ada asbabul miras dan ada mawani'ul irth. Asbab, mawani' kan? Kalau pada diri seseorang ada asbabul miras, maksudnya pada diri dia ada sebab-sebab yang membolehkan dia mewarisi harta pusaka. Tak nampak pula Maulana Razi semalam ni. Apa asbabul miras? Baca sikit matan. Asbabu mirasil apa? Warasalasa. Apa asbabul miras? Ustaz Ilyas pun ada. Ustaz Ilyas bin Muhammad. Asbabul miras. Sebab-sebab satu orang dia boleh mewarisi daripada orang lain. Sebab pertama Ustaz Ilyas sebut zaujiyah, nikah. Maksudnya hubungan suami isteri. Bila ada hubungan suami isteri, walaupun berada dalam iddah raj'iyah, maka masih lagi mewarisi. Itu yang pertama. Lagi apa? Asbabu mirasil wara. Sebab miras yang lain. Qarabah. Ada hubungan keluarga. Wilayah. Dah keluar dah. 3. Bukan ada satu lagi ke? Satu lagi apa? Baitul mal. Baitul mal tak kira asbabul miras. Jadi dalam matan rahbiyah sebut 3. Nikah, wala' dan juga nasab. Nikah, wala' dan nasab. Tetapi pada diri orang tersebut, dalam masa yang sama ada mawani'ul irth. Maka dalam surah ni semua kita tahu kan? Semua kita tahu bahawasanya kalau ada mawani'ul irth, maka dia tak akan dapat mewarisi. Betul tak? Dia tak akan dapat mewarisi. Okey, sebut pula mawani'ul irth. Perkara-perkara yang melarang.
Baitul Mal. Jadi Baitul Mal pun dia boleh mewarisi. Boleh ambil. Dia boleh ambil harta pusaka. Sebelum kita nak bagi kepada Zawil Arham. Zawil Arham. Tapi dengan syarat Baitul Mal itu mesti muntazim. Baitul Mal mesti tersusun. Okey. Jadi mawani'ul irs pula. Al-qatl, riqqun wa qatlun wa ikhtilafu dinin. 3. Riqqun wa qatlun wa ikhtilafu dinin. Jadi ini kalau kita boleh bagi contoh kan. Ada asbab, ada mawani'. Kalau terkumpul sabab dan mani' pada diri seseorang, maka akan ditakdimkan mani'. Maksudnya dia tak dapatlah. Kita tidak takdimkan sabab. Kita tidak takdimkan sabab. Okey? Oh, dia ada satu lagi. Ad-daurul hukmi. Ad-daurul hukmi pun ada. Itu kita atas sikit lah. Ad-daurul hukmi. Mungkin dalam Syanshuri ada sebut. Tapi kalau dalam matan Rahbiyah sebut 3 sahaja. Asbabu mirasil warah. Okey. Jadi itu kita bawa masalah tu. Kita bawa masalah tu untuk nak bagi contoh. Kita nak bagi contoh bagaimana Ibni Hajar dalam masalah ini. Beliau telah apa? Beliau telah melihat dari sudut bertembungnya muqtadi dan juga mani'. Maka kita takdimkan mani'. Okey? Faedah tu ada sebut dalam I'anah. Tapi Imam Ramli dalam bab ini beliau fatwakan sama seperti ayah beliau Al-Ramli Kabir. Cuba tengok dalam I'anah. Maksudnya Imam Ramli tengok dari sudut gini. Imam Ramli melihat dari sudut gini. Okey. Kita tanya soalan. Apakah illat makruhnya bersugi? Illat makruhnya bersugi apa dia? Sebab dengan bersugi kita akan menghilangkan khaluf famis saim. Khaluf, bau busuk mulut orang sebab dia tak makan. Perbuatan bersugi menghilangkan tersebut. Dia sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dalam beberapa masalah konsisten. Konsisten dalam, kita kan ada kaedah dalam fiqh. Okey, satu kawaid fiqhiyah, al-itharu fil qurabi makruh. Al-itharu fil qurabi makruh. Ithar. Ini tak ada kena mengena, sahaja nak sebut kaedah tersebut. Mengutamakan orang lain dalam perkara qurbah hukumnya makruh. Satu. Kemudian kita juga ada dalam mazhab Syafi'i izalatu atharil ibadah. Izalatu atharil ibadah pun sama juga makruh. Menghilangkan kesan ibadah itu hukumnya makruh. Maka antara masalah yang dibawa masalah bersugi, antara masalah yang dibawa masalah tashnif, kesat bekas air wuduk pun makruh. Tashnif air wuduk. Tashnif itu maksudnya menggesat kesan wuduk. Kita ada satu surah dalam mazhab Imam Syafi'i, menghilangkan kesan ibadah hukumnya haram. Apa dia? Menghilangkan kesan ibadah hukumnya haram. Menghilangkan kesan ibadah yang hukumnya haram. Apa dia? Dalam mazhab Syafi'i. Iaitu
mati syahid. Mati syahid. Jadi menghilangkan itu taklil yang diberikan oleh ulama. Dia kenapa tak jadi makruh? Sebab yang menghilangkan tu orang lain. Kalaulah orang syahid tu dia mandikan diri dia sendiri, mungkin tak haram lah. Faham tak? Kalau orang syahid dia mandikan diri dia sendiri secara karamah, dia tak jadi haram. Dia kenapa? Kalau kita yang mandikan haram, sebab kita telah apa? Cabuli hak dia. Kita orang yang hidup ni telah cabuli hak dia, karamah dia, yang mana darah-darah itu akan menjadi saksi ke hari kiamat. Sebab tu jadi haram. Sebab yang buat tu orang lain. Yang buat itu adalah orang lain. Kelebihan tu dia punya. Dia nak bangga dengan tu, kita pergi hilangkan. Tapi kalau dia yang hilangkan sendiri secara karamah, zahirnya tak jadi haram. Nampak tak? Zahirnya tidak jadi haram. Panjang sebenarnya bagaimana Imam Syafi'i ataupun penghujahan untuk masalah ni. Habis. Jadi Imam Ramli sebut dari surah macam ni. Imam Ramli sebut ilat kepada makruh adalah menghilangkan kesan daripada bau busuk kerana apa? Kerana berpuasa. Tetapi apa? Apabila orang tu dia dah makan, bau busuk yang ada dekat mulut dia tu bukan bau busuk sebab puasa, tapi bau busuk sebab makan. Jadi ilat makruh dah tak ada di sisi Imam Ramli. Di sisi Imam Ramli, ilat makruh dah tak ada. Ilat makruh ialah kerana kalau kamu sugi, kamu hilangkan bau busuk khaluf famis saim. Sekarang ni dalam surah ni ilat tu dah tak ada. Bukankah hukum itu dia berlegar di atas ilat? Al-hukmu ni kaedah yang masyhur. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Ilat makruh sebab dengan bersugi menghilangkan bau busuk yang terhasil dengan sebab puasa. Apabila dia makan benda yang busuk itu, maka bau busuk itu tak ada. Yang ada bau busuk sebab makan. Jadi kalau orang tu dia bersugi, dia tak dipanggil menghilangkan bau busuk sebab puasa, tetapi menghilangkan bau busuk sebab makan. Nampak ada maknanya wajih juga. Nampak tak? Imam Ramli punya taujih itu wajih juga. Ada point, kan? Betul tak? Kalau kita bermakai kaedah yaduru ma'illatihi, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Kalau orang mati tu dah tak ada hukum lah. Nak kata makruh pun tak ada, nak kata haram pun tak ada lah. Orang makruh tu dia tak ada hukum. Orang dah mati kan, mana ada hukum. Okey. Okey. Cantik. Kita sambung. Wa qala jam'un lam yukrah, telah berkata oleh apa? Satu kumpulan ulama tidak makruh. Dia Imam Nawawi lah sebenarnya. Imam Nawawi antara ulama yang ikhtiar bahawasanya bersugi lepas zuhur ini tidak makruh bagi orang yang berpuasa. Begitu juga Imam Al-Muzani, Ibnu Abdissalam, Abu Syam. Ada nama dekat dalam nama I'anah. Antara ulama yang ikhtiar pendapat ni Imam Nawawi,
Imam Al-Muzani, Imam Ibnu Abdis Salam, Abu Syamah. Okey. Ustaz Ahmad, Said Ahmad Al-Idrus. Sadah Ba'lawi. Sadah Ba'lawi, ya. Dia dalam kitab Al-Manhajus Sawi, karangan Al-Habib Zain Sumaid. Bagus tu, ada satu fawaid tentang masalah-masalah yang ulama Ba'lawi ataupun di Hadramaut mereka mengamalkan tidak seperti mazhab Syafi'i. Boleh tengok. Boleh tengok. Mereka mengamalkan mazhab Syafi'i. Okey. Jadi Imam Nawawi antara yang qail begitu. Bal yusannu. Tengok dalam Al-Manhajus Sawi, karangan Habib Zain. Banyak tu masail. Ya, Ustaz Abu Ahmad Al-Idrus. Jadi kita tolong senaraikan sikit antara masail-masail yang mana Sadah Ba'lawi ataupun ulama di Hadramaut mereka mengamalkan yang lain, bukan yang seperti yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kalau dia fatwakan, dia fatwa yang masuk, kalau dia mengajar, dia akan sebut muktamad mazhab Syafi'i begini. Tetapi segi amalan yang memang diamalkan oleh leluhur lain. Kita senaraikan faedah, untuk tambah faedah. Lain. Imam Ramli tak sama. Imam Ramli lain. Imam Ramli hanya boleh bersugi tu kalau ada temakan dan kalau ada bangun tidur. Tapi di sisi kumpulan ni mutlaqan. Beza tu tak sama. Wa qala jam'un ni tak sama. Okey. Yang Imam Nawawi mutlaqan, tak makruh. Tetapi di sisi apa? Imam Ramli, Khatib Syarbini, Ramli Kabir, mereka ni kata hanya disunatkan bila berlaku mulut berubah dan juga bangun daripada tidur. Bukan sekadar boleh, tapi disunatkan. Disunatkan. Jadi kena ada tu kitab Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Kitab Masya Allah bagus, menerangkan tentang tarikat Ba'lawi. Apa amalan mereka, yang mana antara amalan mereka, mereka akan membaca kunut di dalam sembahyang witir sepanjang tahun. Qaul sani. Itu pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, bahawasanya dalam witir ni kunut dibaca sepanjang tahun. Itu antara amalan yang mana diamalkan, tidak mengikut yang muktamad dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Okey? Okey. Khalas. Bal yusannu in taghayyara al-famu binahwi naumin. Khalas. Itu nama-nama jam'un tu dalam kitab yang ana disebut. Imam Nawawi, Ibnu Abdis Salam, Abu Syamah, mutlaqan. Bezakan dengan pendapat Imam Ramli dan juga Al-Khatib Asy-Syarbini. Kita suka dengan
ulama-ulama kita yang ada ikhtiar ni, kita suka dan kita jadikan hujah. Menunjukkan bahawasanya mazhab Syafi'i ni bukanlah jumud taklid, langsung tak keluar, langsung tak ada ulama'nya tak ada pilih pendapat lain, tak. Tapi ulama' dia amanah. Ulama' membezakan antara mazhab Syafi'i dengan ikhtiar peribadi. Jadi kewujudan ikhtiar dalam mazhab al-Imam Syafi'i satu kemudahan untuk kita lah. Satu kemudahan untuk kita. Satu lagi, kita boleh jadikan hujah bahawasanya dalam mazhab Imam Syafi'i tetap berlaku munaqasyah dan munaqasyah. Okey? Jadi perkara itu, dari sudut itu kita pandang tentang kewujudan ikhtiar, munaqasyah di kalangan a'immah. Kita boleh munaqasyah dengan syarat kita mempunyai khalfiyah. Kemudian seterusnya. Yang ni senang ni. Yang ini senang. Wa mimma yata'akkadu lis-sa'imi kaful lisani an kulli muharramin kadhibin wa ghibatin wa mushatamatin li'annahu muhbitun lil ajri kama sarrahu bihi wa dallat alayhi al-akhbar as-sahihah wa nassa alayhi Syafi'i wal ashab wa aqarrahum fil majmu' wa bihi yaridu bahtha al-Azra'i husuluhu wa alayhi ithmu ma'siyatihi wa qala ba'dhum yabtulu aslu sawmihi wa huwa qiyasu madhhabi Ahmad fi as-salati fil maghsub walau syatamahu ahadun falyaqul walau fi naflin inni sa'imun marratain aw thalathan fi nafsihi tadhkiran laha wa bilisanihi haitsu lam yuzanna riya'an fa in iqtasara ala hadima fal aula bilisanihi. Okey. Sambung. Wa mimma yata'akkadu lis-sha'im. Dan minma, sebahagian daripada perkara yang dituntut secara muakkad bagi orang yang puasa. Ini semalam saya dah bagi tambih. Kan ada misalnya kan, meninggalkan benda yang haram. Jadi meninggalkan benda yang haram ni bukan sunat, hukumnya wajib. Semalam kita dah bagi tahu cara nak taujih dia. Ulama pun bagi tahu. Jadi bila dia kata disunatkan meninggalkan berdusta bagi orang yang berpuasa, apa maksud disunatkan? Meninggalkan berdusta maksudnya daripada min haisu shaum, daripada segi puasa. Apa maksud dari segi puasa? Maksudnya benda itu sunat dari segi kalau dia buat tidak membatalkan puasa. Dari sudut tu. Semalam dah bagi tambih dah. Jadi kita dah tahu dah jawapan dia kalau ada iskal. Wa mimma yata'akkadu lis-sha'imi kafful lisan an kulli muharramin. Menahan lidah daripada semua perkara yang haram, seperti berdusta, seperti ghibah, seperti berdusta, seperti ghibah. Okey? Seperti ghibah dan juga seperti berdusta. Jelas. Wa musyatamah. Mencela. Jadi bulan puasa tu tinggalkanlah. Tak bulan puasa pun. Tak bulan puasa pun tinggalkan berdusta, tinggalkan ghibah, tinggalkan musyatamah. Dia
Tinggalkan ghibah, tinggalkan musyatamah. Jadi tidak puasa pun begitulah hukum dia. Tapi masalah ghibah ni kira paling payah lah. Asatizah pun kuat ghibah juga. Asatizah pun payah juga nak tinggalkan. Macam mana? Jadi kita kena usahakan. Imam Bukhari terbaik. Imam Bukhari dalam bab ghibah ni terbaik. Beliau berani kata, dia meninggal dunia, tak ada siapa-siapa boleh tuntut. Tak ada siapa yang boleh tuntut atas dia perbuatan kesalahan ghibah. Imam apa? Imam Bukhari. Imam Bukhari, beliau berani cakap bahawasanya apa? Beliau tidak ada sesiapa yang boleh apa? Boleh tuntut dia dalam bab ghibah. Al-Imam Al-Ghazali. Dan ma'ruf siapa belajar kitab Mustalah Hadis Al-Jarah wa Ta'dil. Jadi kita selalu kita ingatkan, kita yang belajar fiqh ni kena belajar hadis juga. Belajar hadis. Kita duk wahabi tapi kita tak ambil berat tentang hadis. Jadi mereka ambil berat. Sehingga satu perkara yang kalau tak silap Syekh Said Mamduh sebut, satu perkara yang tak boleh nak mungkiri. Yalah, walaupun wahabi, tapi mereka lebih ihtimam bab hadis. Tak kisahlah dia belajar cara dia, tapi dia ihtimam lah. Banyak kitab-kitab hadis yang diterbitkan, yang mula diterbitkan oleh mereka. Jadi ini satu perkara yang Syekh Said Mamduh sebut. Apa sana? Said Mamduh. Jadi kita yang aswaja ni, kita jangan zikir wahabi tapi tak ambil berat pun belajar hadis. Dan kalau belajar hadis, jangan ambil ijazat je, ijazah sanad, ijazah memadai. Memadai ijazah sanad tapi tak ada pun ada ihtimam untuk belajar mustalah. Syekh Mahmud Said Mamduh, beliau ada sebut poin tu. Jadi kita kena ambil berat, kan? Kita tak nak ada pemikiran, tak boleh belajar hadis seolah-olah nak jadi mujtahid. Tak betul tu pemahaman tu. Pemahaman tu tak betul. Okey? Jadi kita kena ambil fikir juga. Tak nak apa? Tak nak hanya kita komen tapi kita tak buat sesuatu. Dan kita tak nak di kalangan azwaja hanya kalau bab hadis tu hanya duduk dalam majlis sama', bas, ijazat, bas. Tapi kita tak ihtimam tentang fiqhul hadis. Dan kita juga tak ihtimam tentang apa? Tentang rijal. Tak ihtimam sangatlah sebenarnya. Memanglah ada, kita bolehlah sebut nama-nama. Tapi segi ihtimam itu kita tak boleh nafikan kurangnya ihtimam. Kurangnya ihtimam, sebutlah. Pesantren ke, pondok ke, madrasah ke, ihtimam tu kurang. Jadi kita belajar fiqh dan juga belajar hadis. Tak nak sama' saja. Tak nak sama' je, tak nak sanad je. Kita tak nak. Sebab itu kalau nak ihtimam dengan ijazat sanad, itu selepas ambil berat soal fiqhul hadis. Bagaimana nak menjamakkan hadis. Kita tak nak lah bila berbangkit masalah hadis, semua cari Ustaz Dr. Hafiz Syarani. Dah tak ada orang lain dah. Ustaz Hafiz Syarani. Kita tak boleh nak sebut ulama-ulama kita yang dulu, nak sekarang ni, sekarang. Jadi gabungkan, Masya Allah. Jadi kalau ikut kaedah Diubendi, sepatutnya kaedahnya adalah menggabungkan antara fiqh dan juga hadis. Tapi kita pun dalam Diubendi pun tak betul-betul apa? Ihtimam. Kita banyak bagi tumpuan pada fiqhul hadis kadang-kadang, itu pun tak bagi sangat pun. Dalam bab rijal kurang. Okey, kembali. Setelah leteran ni, kembali. Jadi benda itu perlu dimantapkan, perlu.
perlu ada munaqasyah, perlu ada pembacaan. Jadi kita kembali setelah literan tadi tu, untuk asatidah lah literan ni. Asatidah kan pegang madrasah, jadi kena fikir juga bab ni, sisi ni. Okey. Apa benda ni nak sebut? Imam Ghazali, Imam Bukhari ma'ruf. Imam Ghazali ma'ruf. Imam Ghazali ma'ruf, beliau ini sangat ihtiyat dalam, kalau dia kritik perawi pun, kalau mereka kritik perawi pun, kalau Imam Bukhari kritik perawi, dia akan guna bahasa yang sangat bahasa yang sangat lembut. Dia begitu hati-hati. Sedangkan mengkritik perawi itu termasuk mengumpat yang dibenarkan. Termasuk mengumpat yang dibenarkan. Tetapi Imam Bukhari ma'ruf, siapa belajar rijal dia tahulah. Imam Bukhari antara orang yang sangat halus dalam apa? Kritik perawi. Okey? Dia guna perkataan yang halus. Maknanya perkataan tu nampak beliau ni kritik ke tak kritik? Begitu sekali Imam Bukhari. Okey? Jadi kitab yang bagus, kita cuba tengok kalau dapat belajar Ar-Raf'u wa Takmil fil Jarhi wa Ta'dil. Maulana Abdul Hayy Al-Laknawi. Masya-Allah. Sambung. Li'annahu muhbitun lil ajri kama sarrahu bi. Ini elat. Sebab apa? Dituntut secara muakkad untuk meninggalkan perkara tersebut, li'annahu, kerana perkara tersebut menghapuskan pahala, kama sarrahu bihi, seperti mana ulama telah menyatakan menghapuskan pahala. Sarrahu bihi, hi kembali kepada biihbatihi lil ajri. Bihi tu, dhamir tu kembali kepada mana? Biihbatihi lil ajri. Biihbatihi lil ajri. Saya selalu sebutlah, ulama Syafi'i ni sebenarnya ulama hadis. Tapi yang terkemudian ni dia belajar fiqh je. Ulama Syafi'i, tokoh-tokoh hadis ulama Syafi'i. Sebutlah nama siapa. Mustalah ke, fiqhul hadis ke, ulama Syafi'i. Tetapi mutaakhirin ni, bukan mutaakhirin, mutaqaddimi pun ada juga. Jadi kurang ihtimam. Cuba tengok Imam Rafi'i. Sebahagian ulama kata Imam Rafi'i lebih mahir dalam hadis berbanding Imam Nawawi. Sebahagian lah sebut begitu. Dalam bab hadis. Tetapi sebab beliau ada syarah Musnad Imam Syafi'i kalau tak silap. Cuba tengoklah Imam Rafi'i dalam Asy-Syarhul Kabir. Imam Rafi'i dalam Asy-Syarhul Kabir. Tengok berapa banyak hadis beliau bawa. Kan? Sehingga nak kena ada Talkhisul Habir. Talkhisul Habir. Imam Rafi'i, walaupun beliau ni menonjollah dalam bidang fiqh, memanglah itu. Tapi tidaklah kata dalam bidang hadis tu tak ada. Imam Ghazali bahkan. Imam Ghazali beribu-ribu hadis. Maknanya beliau punya iltifat kepada hadis tu cepat. Okey. Kama sarrahu bihi. Kama sarrahu bihi ay bi ihbatihi lil ajri. Bihi tu kembali kepada apa? Kama sarrahu bihi. Bihi tu kembali kepada bi ihbatihi lil ajri. Seperti mana telah mensarehkan oleh ulama dengannya, dengan bahawasanya perkara-perkara tadi meluputkan pahala. Bihi kembali kepada apa? Biihbatihi lil ajri. Biihbatihi lil ajri. Kemudian wadallat alaihi al-akhbaru sahihah, dan telah menunjuk ke atasnya oleh hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih.
Maksudnya hadis-hadis yang sahih menunjukkan mengumpat ketika puasa, mengeji ketika puasa, berdusta ketika puasa, meluputkan pahala. Meluputkan pahala. Wa nassa alaihi Syafi'i wal ashab. Telah menaskan ke atasnya oleh Imam Syafi'i dan juga ashabus Syafi'i. Telah menaskan. Maknanya Imam Syafi'i sendiri telah naskan dan ulama Syafi'i telah naskan bahawasanya mengumpat, apa semua ni meluputkan pahala. Wa aqarrahum fil majmu', telah memperakui akan mereka oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu'. Majmu'. Wa bihi yuraddu. Bukan yaridu. Tadi saya baca yaridu. Wa bihi yuraddu bahthul. Baca dia yuraddu. Wa bihi, hi kembali kepada apa? Bihi. Wa bihi ay wa bima dhukira min tasrihihim. Wa bihi ay wa bima dhukira min tasrihihim. Wa bihi kembali kepada wa bima dhukira min tasrihihim wa dalalati akhbar. Tengok dalam i'anah. Dan dengannya maksudnya dengan perkara yang telah disebut daripada tasrih ulama dan hadis-hadis. Wabihi kembali kepada apa? Bima dhukira min tasrihihim wa dalalatil akhbar yuraddu bahthul adhra'i husuluhu ay husulu thawab wa alaihi ithmu ma'siyati. Maksudnya Imam Azra'i dalam bab ni ada pandangan lain. Di sisi Imam Azra'i, siapa yang mengumpat ketika puasa dapat pahala. Pahala tak luput, tidak batal. Tapi dia berdosa lah. Imam Azra'i berpandangan seperti itu. Imam Azra'i berpandangan seperti itu. Bahawasanya orang yang sedang berpuasa kalau dia mengumpat dapat pahala. Pahala tak luput, cuma dia berdosa. Maka kata pengarang wabihi. Wabihi dengan tasrih daripada ulama tadi, maka dirad bahas Imam Azra'i yang mengatakan terhasil pahala wa alaihi ismu ma'siyatihi. Khalas. Wa qala ba'duhum, telah berkata sebahagian ulama, yabtulu aslu sawmihi, batal asal puasa dia. Ada sebahagian ulama kata dengan mengumpat pahala, bukan pahala je batal, puasa pun batal. Pahala bukan pahala je batal, tetapi puasa pun batal. Ba'duhum ni siapa? Dalam i'anah sebut Auza'i. Imam siapa? Imam Al-Auza'i. Jadi Imam Auza'i, ba'duhum tu kembali kepada Imam Al-Auza'i. Seperti mana Imam Ibn Hajar sarihkan dalam Tuhfah. Telah berkata sebagian ulama, yabtulu aslu sawmihi. Mengumpat ni, bukan yabtulu ni, yubtilu. Boleh lah, yabtulu boleh, nak kena tawil ataupun yubtilu. Yabtulu aslu sawmihi, batal asal puasa dia. Wa huwa qiyasu madhhabi Ahmad fi salati fil maghrib. Dan huwa tu kembali kepada butlanu asli sawmi. Huwa kembali kepada butlanu asli sawmi, batalnya asal puasa. Batalnya asal puasa. Huwa kembali kepada batalnya asal puasa. Jadi kata pengarang Fathul Mu'in, pendapat yang mengatakan dengan mengumpat batalnya asal puasa itu sendiri adalah qiyas madhab apa? Madhab Imam Ahmad bin Hanbal
dalam bab solat fil maghsub. Fil maghsub maksudnya fi thawbil maghsub. Fil maghsub maksudnya fi thawbi al maghsub. Fil maghsub sifat kepada mausuf al-thawbi. Boleh juga fi thawbil maghsub. Khalas. Walau syatamahu ahadun falyaqul, kalau ada orang cela dia, maka hendaklah dia kata, orang yang sedang puasa, falyaqul as-saim, walaupun puasa sunat, katakan kepada dia inni saimun, bagi tahu kat dia inni saimun 2 kali, marratain au thalasan. Katakan falyaqul inni saimun marratain au thalasan fi nafsihi tazkiran laha. Nampak tak? Jadi dalam masalah ni memang kalau kita belajar dalam syarah hadis, ulama bahaskan yang Nabi kata, yang Nabi SAW menyebut bahawasanya kita kata kepada orang yang cela kita ni, saya sedang puasa ni, kita sebut dengan suara ke atau sebutlah hati? Maka ulama kita pilih, dia kata saya sedang puasa tu sebut dalam hati, bukan sebut atas lidah. Benda tu khilaf lah. Sebab dalam hadis sebut falyaqul inni saimun. Jadi falyaqul inni saimun sebut atas lidah ke ataupun sebut dalam hati? Jadi dalam kitab ini memilih bahawasanya sebut dalam hati. Kenapa pula sebut dalam hati? Apa faedah dia? Tazkiran lah. Tazkiran lah ni ilat kepada kenapa dia sebut dalam hati. Tazkiran lah untuk dia mengingatkan dirinya sendiri. Oh, wabilisanihi, dua-dua. Oh, dua-dua sekali. Tazkiran lah wabilisani. Oh, dua-dua. Betul. Dia sebut dua-dua. Maksud dalam diri pun sebut, atas lidah pun sebut. Haitsu lam yuzanna riya'an. Haitsu lam yuzanna riya'an. Haitsu ni kait. Haitsu ni kait kepada bilisani. Haitsu ni adalah kait kepada bilisani, bukan kait kepada sebelum ni. Maksudnya disunatkan untuk apa? Dia sebut atas lidah tu kalau tidak disangka dia riak. Kalau disangka dia riak tu disebut hati je lah. Dia sebut dalam hati. Fa in iqtasara ala ahadima. Tapi kalau dia nak buat satu je, sama ada lidah ataupun diri sendiri, maka lebih baik dia sebut dengan lidah dia berbanding apa? Sebut dalam hati. Okey. Khalas. Kemudian seterusnya. Dabko apa? Jadi ini jelas kan? Sekiranya dia aman daripada riak. Sekiranya dia aman daripada riak. Okey. Seterusnya. Kita baca sikit lagi. Ni senang ni depan ni.
Wa sunnah ma'at ta'kidi bi Ramadana wa ushrihi al-akhir. Wa ushrihi al-akhir. Wa ushuruhul akhiru akadu. Wa sunnah ma'at ta'kini bi Ramadana wa ushuruhul akhiru akadu. Wa sunnah ma'at ta'kidi bi Ramadana wa ushuruhul akhiru akadu. Ikthiaru sadaqa wa tawsi'atu ala iyal wa ihsanun ala al-aqarib wal jiran lil ittiba' wa an yufattira sa'imin ay yu'ashihim in qadara wa illa fa'ala nahwi syurbah. Jadi sikit ni senang je. Disunatkan secara takkid bila bulan Ramadan, dan kalau 10 hari akhir lebih ditakkidkan memperbanyakkan sedekah wa tawsi'ah 'alal 'iyal, berbelanja luas kepada ahli keluarga. Jadi bulan puasa ni berbelanja luas. Dia kalau waw makna au, dia macam tak nampak dia punya taujih dia. Tak nampak dia punya taujih dia. Waw makna waw, walaupun I'anah sebut begitu, tak nampak taujih dia. Sebab dia kata, kalau dia nak buat salah satu, maka lebih aula lidah. Maksudnya ada surah buat dua-dua. Jadi dia pun perlu, dan orang tu pun perlu. Jadi waw itu kalau kekal atas makna waw pun tak ada masalah. Waw tu kalau kekal atas makna waw asal, iaitu jamak, tak ada masalah. Sebab perkataan ini saim untuk faedah dia dan juga faedah orang yang cela dia. Okey? Jadi bulan puasa disunatkan belanja besar. Belanjalah bazar Ramadan, tapi tahun ni tak ada bazar Ramadan. Jadi belanja lebih sikit buka puasa. Okey. Dan juga wa ihsan. Dan buat baik alal aqarib, jiran, kaum kerabat. Wa an yufattira saim. Yufattira saim, maksudnya bagi makan berbuka kepada orang yang berpuasa. Okey. Ayyu'ashihim in qadara, maknanya bagi makan malam tu kalau dia mampu. Wa illa fa'ala nahwi, kalau dia mampu bagi makan malam, bagus. Tapi kalau tak, fa'ala nahwi syarbah, kalau dia tak mampu bagi seteguk air pun bagilah. Maknanya ada bagi juga kepada orang yang puasa. Dan memperbanyakkan membaca Al-Quran, ma'ruf, fi ghairi nahwil hush, pada selain daripada fi ghairi nahwil hash. Hush ataupun hash. Itu memanglah. Maksudnya disunatkan baca Quran, tapi jangan baca dalam hush, ataupun jangan baca dalam hash. Hush ni maksudnya tandas. Walau nahwa tariq, walaupun dia baca dekat jalan. Okey? Walaupun dia baca dekat jalan. Ini masalah baca Quran. Masalah baca Quran kita ambil sikit lagi. Wa afdalul awqati lil qiraati minan nari ba'da subhi wa minal laili fi sahri fa bainal isha'aini wa qiraatul laili aula wa yanbaghi an yakuna sya'nul qari at-tadabbur. Dan waktu yang afdal baca Quran, kalau siang lepas subuh, kalau malam pada waktu sahur, dan di antara dua isyak. Dan membaca waktu malam lebih aula.
Dan sayugia bahawasanya orang yang membaca itu dia tadabbur. Ini waktu-waktu yang afdal baca Quran. Waktu-waktu yang afdal untuk membaca Al-Quran. Qala Abu Laisi fil Bustan, yanbaghi lil qari an yakhtima al-Qur'ana fi sana marratan in lam yaqdir ala ziyadah. Wa qala Abu Hanifah man qara al-Qur'ana fi kulli sana marratan faqad adda haqqa. Wa qala Ahmad yukrah ta'khiru khatmatin akthar min 40 yawman bila 'udhrin li hadis Ibn Umar. Ini jelas. Ini kita tutup dengan cerita baca Quran. Orang yang baca Quran sayugia tadabbur, dan Abu Lais telah sebut dalam kitab Al-Bustan, sayugia bagi orang yang membaca Quran, dia khatamkan Quran dalam setahun 2 kali. Kalau dia tak mampu lebih daripada itu. Kemudian Imam Abu Hanifah berkata, siapa membaca Quran pada setiap tahun 2 kali, dia telah menunaikan haknya. Dan Imam Ahmad berkata dimakruhkan melewatkan khatam Al-Quran lebih daripada 40 hari tanpa uzur, kerana hadis yang sabit daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu. InsyaAllah kita sambung lagi esok. Masih lagi tentang bab ibadat. Dia lepas ni senang. Tapi lepas ni masuk balik bab iktikaf. Bab iktikaf ni banyak hukum lah. Rumit juga tu bab iktikaf untuk dihadamkan. Okey. Jadi insya-Allah Ramadan pun tak berapa hari lagi. Kita azam bulan Ramadan ni untuk kita banyak membaca Al-Quran. Saya azam, semua azam insya-Allah baca Quran. Dia kadang-kadang orang ni bila dia belajar kitab, dia kurang baca Quran. Saya lah, kan? Dia manis baca kitab tapi tak manis baca Quran. Itu jadi masalah tu. Semoga Allah ampunkan kita. Semoga Allah ampunkan kita. Okey, bab iktikaf ni termasuk bab puasa. Dia termasuk. Dia masih. Sebab kita khatam kita ni bab puasa sunat. Bab puasa sunat. Jadi insyaAllah yang depan ni senang. Bab iktikaf dia masuk balik. Payah sikit bab hukum. Kemudian bab puasa-puasa sunat. Jadi untuk berkaitan dengan Quran ni, sudah tentulah kita Al-Imam An-Nawawi terbaik. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik kita jadi ahli Al-Quran. Jadi satu lagi yang kita nak ingatkan, di samping kita belajar fiqh, belajar hadis, belajar tafsir Quran pun kena tadabbur juga. Kadang-kadang kita ni kitab faham, Quran tak faham. Sedangkan maksud belajar kita nak faham Quran. Kitab faham, Quran tak faham. Jadi tak boleh nak faham Quran, sedangkan dia dah belajar. Jadi kadang-kadang masalah juga tu. Masalah kita punya sistem ke macam mana ke. Sedangkan itulah maksud kita belajar ilmu alat, untuk sampai kepada Al-Quran. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. InsyaAllah ada rezeki kita sambung lagi. Esok. Ada baki sikit sunat-sunat dalam bulan puasa. Kemudian iktikaf. Jadi tafsir Quran pun kena ihtimam, kan? Jadi kalau ada rezeki kita baca sikit tafsir. Kita nak ambil kaedah dalam tafsir ni, kita nak ambil kaedah. Jadi saya suka bagi contoh Mufti Taqi Osmani. Beliau ini memang qadhi faqih, tapi dalam masa yang sama beliau ini mahir dalam hadis, ada buat syarah kepada hadis. Dan dalam masa yang sama beliau ini juga mahir dalam tafsir Al-Quran. Ayah beliau Mufti Syafiq ada tulis kitab tafsir Al-Quran, Ma'riful Quran. Dan beliau juga ada tulis kaedah kaedah tentang tafsir Al-Quran. Jadi kalau orang tak kenal Mufti Taqi Osmani, beliau ini pandai tafsir, pandai hadis,
Dan juga yang paling menonjol sekali ialah dalam bidang fiqah, fatwa, qada. Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala beri taufik kepada kita. Insya Allah ada rezeki. Kalau PKP ni ditambah, kita tak naklah tambah. Tapi kalau ditambah, insya Allah kita cuba sibukkan masa dengan perkara-perkara ini. Wallahu a'lam bissawab. Saya suka baca tafsir Jalalain. Kita jadikan tafsir Jalalain tu base, yang kita tengok macam mana kaedah dia dalam berungkai. Kita pakai Al-Kamalain. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihil marji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة ويحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فردده إلينا عند حاجاتنا ولا تنسناه يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.